Kita sampai di muka surat 484. Kita masih lagi di bawah tajuk sabar. Kata Wahab. Wahab ni ialah seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam bertanya. Di sini dia kata berkata. Dalam bahasa Arab sama saja. Qala tu nak terjemah bertanya apa boleh, nak terjemah berkata apa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergaung Macam mana dia? Bergaung tak apa. Terpaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita, dapat menghadirkan diri ke taman syurga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara insan-insan yang diisytiharkan namanya di kalangan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Minta maaf, suara ni serak-serak basah sikit. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita hari ini, saya nak berkongsi, saya terjumpa satu hadis yang sangat menarik. Jadi nak berkongsilah dengan hadirat semua. Sebelum itu, minta maaf, pengajian yang lepas tu saya terlupa nak beritahu saya di Brunei. Jadi siapa yang ganti saya? Ada pengganti tak? Pengajian yang lepas ada ya? Oh, you all tak tahu pun ya? Balik umrah. Jadi saya di Brunei masa tu, terlupa nak beritahu, tapi Salwa dia ni lah, pandailah dia cari ganti. Jadi yang saya nak kongsi hari ini iaitu tentang seorang sahabat A'rabi. A'rabi ni orang kampung. Orang kampung ni dia biasanya dia tak berapa lunak, dia kasar sikit. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah sedang naik unta. Dia pergi pegang tali unta Rasulullah tu. Dia nak suruh unta tu berhenti, dia terus tangkap tali unta tu, dia sekat perjalanan Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Kerana dia ada satu soalan nak tanya Rasulullah. Apa soalan dia? Kata dia, ya Rasulullah, apakah amalan yang saya nak buat yang dapat menyelamatkan saya daripada neraka,
dan membolehkan saya masuk syurga. Jadi kita pun nak kan? Kita pun nak tahu kan? Amalan apa yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka dan melayakkan kita masuk syurga. Jadi Arabi ni, orang kampung ni tanya Rasulullah SAW. Dia bertuah lah. Sebab dia berada bersama dengan Rasulullah. Dia boleh terus direct tanya. Tapi kita bertuah juga sampai hadis ini kepada kita. Jadi apa maklumat yang didapati oleh Arabi tadi, insya-Allah kita pun dapat pada hari ini. Yang soalannya, yang pentingnya, kita boleh buat ke tak boleh buat? InsyaAllah kita boleh buat. Apa jawab baginda? An ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Ini nombor satu. Nombor satu, kamu hendaklah beribadat pada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apa-apa pun. Dengan sesuatu. Jangan di samping beribadat, ada hajat lain. Di samping sembahyang, ada hajat. Mudah-mudahan sembahyang ni menyebabkan kita jadi kaya misalnya. Di samping makan ubat, kita yakin ubat ni ada kesan. Ada kesan boleh menghilangkan penyakit. Itu kita dah syirik. Tapi itu syirik khafi lah. Kalau syirik jali, syirik terang-terang, dia mengatakan ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik terang-terang. Tapi kalau syirik khafi, macam tadilah. Cerita, bagus ni, ubat ni bagus. Kalau makan ni hilang sakit sekian-sekian. Kita tak sedar. Kita meletakkan kuasa ada pada benda tu selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita yang mengaji ni, kita kena bersihkan betul-betul keyakinan kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan ni pun dengan kuasa Allah. Kita datang dengan kuasa Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak sampailah ke sini. Jadi itu. Jadi nombor satu, syarat nak masuk syurga, nak selamat dari neraka, jangan syirikkan Allah dan beribadat, mengabdikan diri hanya pada Allah satu. Yang kedua, wa tuqimas salah. Hendaklah engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dengan melakukan sembahyang, dia berbeza. Mendirikan sembahyang, kita sembahyang dengan penuh khusyuk, dengan penuh tertib, dengan sebaik-baik mungkin kita buat sembahyang tadi. Kita tidak sembahyang dengan cincai-cincai kata orang utara. Tapi kita buat dengan penuh kesungguhan, kekhusyuan. Dua. Yang ketiga ialah wa tu'tiyaz zakah. Bila kamu ada kelebihan, Allah bagi cukup nisab, cukup haul, hendaklah kamu keluarkan zakat. Tunaikan zakat. Zakat ada dua. Satu zakat harta, satu lagi zakat fitrah, zakat badan. Yang tadi zakat harta. Dan sekarang ni ramai orang tanya, saudara kita di Palestin sedang dalam kelaparan. Rumah tak ada, pakaian tak ada, makanan tak ada, apa tak ada. Yang masih hidup, yang sudah syahid tu syahidlah. InsyaAllah dia dapat makanan di syurga. Yang masih hidup ni dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Bayangkanlah, nak buang air pun tak ada tempat. Tempat tak ada. Air tak ada. Jadi 2 hari lepas saya jemput saudara Bilal. Bilal ni adalah wakil orang Palestin di sini. Mencari dana untuk dihantar ke sana. Dia ada satu kumpulan dia keluar daripada Gaza untuk pergi
Itu wakil di Malaysia lah. Malaysia, Indonesia, Thailand. Dia orang ni pergi tu. Jadi Salimah alhamdulillah sejak daripada 8 hari bulan 10, 7 hari bulan berlaku perang kan. 8 hari bulan 10 kami mula kutip derma untuk orang-orang yang terlibat lah. Alhamdulillah 7 hari bulan baru ni, hari Rabu, kita telah serah sebanyak 100,000 kepada Bilal. Saya tanya Bilal, macam mana boleh sampai ke sana dalam keadaan sekarang ni? Dia kata biasanya kami mempunyai hubungan dengan orang Mesir, dengan orang Palestin. Jadi orang Palestin yang ada rezeki lebih, dia keluarkan duit dia. Banyak mana kita nak sumbang, banyak itulah dia keluarkan duit dia. Dan duit ni kebanyakannya diguna untuk keperluan individu. Keperluan makanan, keperluan perubatan. Kalau syarikat besar-besar, dia buat sekolah, dia buat hospital dan sebagainya. Tapi duit yang kita bagi ni, dia betul-betul hantar pada individu yang sangat-sangat memerlukan. Jadi hari Rabu baru ni, kita bagi 100,000 kepada Bilal, dan Bilal akan hantar ke Mesir, daripada Mesir hantar ke Palestin, insya-Allah. Ini bukan kali pertama lah, sudah berpuluh-puluh kali dah kita buat macam ni. Selain daripada kita bantu anak-anak yatim syuhada, yang dari dulu lagi dah memang ramai anak yatim yang ibu bapaknya, yang bapaknya syahid, yang kita bantu. Jadi itulah. Jadi atas semangat solidariti dengan saudara kita yang sedang diinaya, maka saya pakai di mana-mana. Nak cerita payah. Ini adalah lambang kita prihatin ummah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bila soal sejauh mana kamu simpati pada saudara-saudara kamu yang sedang diinaya, mereka bukan diinaya kali ni. Mereka sudah 75 tahun diinaya. Inilah sekali baru dia orang bangun membalas. Bila bangun membalas, terus orang yang tak faham kata, kenapa buat pasal? Duk elok-elok. Mana elok? 8 hari bulan ialah dia orang nak serang Masjidil Aqsa. Dipintas oleh Hamas 7 hari bulan, serang dulu. Kalau tidak, naya saja aja. Ini sekurang-kurangnya Israel tahu bagaimana periknya menyerang orang. Sebelum ni, berpuluh tahun, 75 tahun, dia saja duk serang. Tunggu sajalah, mati berapa ratus ribu pun matilah. Sekali ni, bagi orang yang faham tentang peristiwa akhir zaman, mereka berpendapat kali ini Hamas akan menang. Hamas akan menang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan senjata buatan sendiri yang simple-simple saja, tapi boleh memusnahkan kereta kebal, boleh tembak helikopter, boleh tembak kapal terbang, boleh tembak orang, tembak macam-macam, roket dan sebagainya. Jadi itu semua ada pertolongan Allah. Dan ada yang dia orang lepas kepada orang Arab, patah balik peluru tu kepada mereka. Ini kerja siapa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, kamu bela agama Allah, kamu bela Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama, Allah lihat. Tentang korban ramai syuhada, kita sebagai orang Islam, kita mau mati syahid kan? Sebab itu isteri Bilal, kebetulan dia datang nak belajar di UIA. 10 hari sebelum berlaku peperangan, dia datang ke Malaysia.
Dia kata dia rugi, dia kata. Kalau kita mujurlah terlepas. Dia kata tidak, dia rugi. Dia tidak dapat menikmati suasana jihad. Yang mungkin dengan jihad itu dia dapat syahid. Itu sikap orang perjuangan. Bukan dia kata mujur saya terlepas, tak. Dia kata rugi saya tak dapat menikmati perjuangan. Yang mana kalau mengikut Dr. Mat Rafa, senang sikit nampak orang. Mengikut Dr. Mat Rafa, dia mengkaji dari semasa ke semasa, bagi dia insya-Allah Palestin akan menang kali ini. Insya-Allah. Kita doalah banyak-banyak. Jangan lupa niat i'tikaf. Kita sekarang ni dalam masjid, selalu di dewan. Sekarang kita ada masjid, kita dapat 2 pahala. Pahala i'tikaf dan pahala belajar, insya-Allah. Jadi yang pertama, nak melayakkan diri selamat daripada api neraka dan masuk syurga, hendaklah beribadat pada Allah, menyembah Allah, jangan syirik. Yang kedua, tunai sembahyang elok-elok. Yang ketiga, tunai zakat. Itulah, zakat boleh kita bayar untuk bantu orang Palestin. Banyak mana kita keluarkan niat zakat. Bila sampai masa nak bayar zakat nanti, kita campurlah. Katakan kita kena keluar zakat 10,000. Kita dah keluarkan dah 5,000. Tinggal 5,000 lagi. Zakat dia tak wajib haul. Haul tu ialah dia punya syarat saja. Haul maknanya cukup tahun. Tak cukup tahun pun tak apa. 8 bulan bayar zakat. Lagi bagus. Lagi cepat dapat pahala. Jadi tapi maksimum dia haul lah. Haul tu setahun cukup. Jadi boleh kita niat zakat. Ya? Saya sendiri saya niat zakat. Bolehlah kita bagi lebih sikit. Ya, itulah. Jadi yang ketiga, tunai zakat. Yang keempat, watasilar rahim. Hubungi silaturrahim. Jadi silaturrahim ni sangat-sangat ditekankan oleh Allah supaya kita jangan putus silaturrahim, lebih-lebih lagi lah dengan orang yang rapat ada hubungan darah. Sebagaimana berlaku zaman Rasulullah SAW, satu hari Rasul kata, sila bangun kalau ada dalam majlis ini satu orang yang ada memutuskan silaturahim dengan sesiapa. Siapa pun tak bangun. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari hujung majlis keluar. Lepas keluar, dia datang balik. Jadi bila habis majlis, Rasulullah panggil dia. Kenapa orang lain tak keluar, awak yang keluar? Dia kata bila saya dengar Rasulullah cerita macam tu, saya teringat saya ada putus silaturahim dengan mak saudara saya. Tak tahulah dia bergaduh apa dengan mak saudara dia sampai putus silaturahim. Jadi bila dengar macam tu, saya terus pergi cari mak saudara saya. Mak saudara saya pun terkejut. Tak pernah dibuat ni. Lama dah tak datang ni. Lama dah tak cakap. Tiba-tiba hari ni datang. Dia pun ceritalah Rasulullah kata, jangan ada dalam majlis ini orang yang putus silaturahim. Jadi mak saudara dia pun bila dengar macam tu, dia pun memaafkan anak saudara dia. Sama-sama maafan. Kata jawab Rasulullah, kalau tidak, andainya engkau terus memutuskan silaturahim dengan mak saudara, rahmat tidak akan turun kepada mana-mana perkampungan. Kalau kita sendiri mana-mana taman, mana-mana kampung, mana-mana tempat yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Sebab itu dalam hadis yang lain secara tegas Rasul kata la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk syurga. Dia guna continuous tense. La yadkhulu, tidak akan
masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dia kalau dia dua-dua pihak. A dengan B tak bercakap, tak bertegur sapa. Andainya A dia nak berbaik-baik, B tak mau, maka A terlepas. Dia terlepas daripada hadis tadi. Kalau dua-dua tak mau, dua-dua kena lah. Tapi kalau satu pihak nak berbaik, pihak satu lagi degil, sombong, ego, maka yang ini sajalah yang terlibat dalam tak masuk syurga. Yang ini dia sudah usaha. Dia sudah kalau sekarang ni dia WhatsApp, dia dah call, dia buat macam-macam, tapi pihak satu lagi tak mau, maka dia terlepas, insya-Allah. Jadi sebab itu kita dalam hati kita jangan ada niat untuk bergaduh dengan sesiapa, untuk putus silaturahim dengan sesiapa. Sebab itu syarat nak masuk syurga, syarat nak lepas daripada api neraka. Itu dah 4. Nombor 1, jangan syirik. Nombor 2, tunai solat. Nombor 3, bayar zakat. Nombor 4, jaga silaturahim. Yang paling baik, kita suka menghubung silaturahim. Kita duduk di KL, balik kampung sekali-sekala, pergi cari orang tua-tua yang khususnya saudara-saudara kita yang dah lama kita tak berhubung, cari. Ini sangat-sangat bagus. Lebih lagi kalau orang yang sedang tak sihat, kita pergi ziarah dia, lagi bagus. Niat nak pergi ziarah tu pun malaikat dah doakan untuk kita. Bila kita pergi ziarah, mencurah-curahlah nikmat Allah bagi pada orang yang ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni dibina untuknya istana di syurga. Ziarah orang sakit ni. Sebab itu, sebab benda-benda ni semua diperlukan oleh manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup, dapat keharmonian hidup. Itulah. Okey, itu mukadimah ya. Kita terus saja pada kita punya buku hari ini. Kita sampai di muka surat 484. Kita masih lagi di bawah tajuk sabar. Kata Wahab. Wahab ni ialah seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam bertanya. Di sini dia kata berkata. Dalam bahasa Arab sama saja. Qala tu nak terjemah bertanya apa boleh, nak terjemah berkata apa boleh. Kalau dalam ni dah bentuk bertanya lah. Ya, wahai. Kata dia, wahai Tuhanku. Kenapa Nabi Musa boleh terus cakap dengan Allah? Memanglah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa terus boleh bercakap direct, tak payah perantaraan Jibril alaihissalam. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, apakah yang paling afdal di dalam syurga? Syurga ni semuanya bagus, semuanya hebat. Tapi yang paling hebat sekali, paling afdal sekali, apa dia? Tuhan berfirman, wahai Musa, ianya Haziratul Qudsi. Yang paling istimewa di kalangan banyak-banyak syurga tu ialah Haziratul Qudsi. Ya, Nabi Musa bertanya, siapakah yang mendiaminya? Orang macam mana yang boleh duduk tempat yang paling istimewa ni? Jawab Allah, ahli musibah. Ini kena betul dengan kita punya keadaan sekarang. Siapa yang paling dahsyat musibah sekarang? Saudara kita di Palestin. Sudah setakat ni sudah lebih 10,000
Syahid. Tak termasuk yang luka, yang putus tangan, putus kaki, yang apa semua tak termasuk. Yang syahid dah. Syahid saja sudah lebih 10,000 sejak daripada 7 Oktober. Hari ini berapa? 10. 9 ke 10? 9 November. Jadi sudah berapa hari dah ya? 29 hari. 29. Itulah. Jadi mereka ini ialah ditempatkan di Haziratul Qudsi. Masya Allah. Sebab itulah saudari Maisarah, isteri Bilal tu namanya Maisarah, yang datang ke rumah saya kemarin. Dia bawa anak perempuan dia umur 3 tahun. Ya Allah, saya kata kalau comel macam ni ahli dunia, macam manalah comel ahli syurga. Comel sungguh anak perempuan dia. Macam anak patung. Comel lagi pada anak patung. Saya tengok anak patung tak secomel budak ni. Comel sungguh-sungguh. Dia tengok anak Arab lain tak, dengan putih melepak, dengan muka dia, ya Allah. Ada gambar ni. Saya tengok gambar dengan dia. Jadi itulah. Jadi orang yang menghadapi musibah akan ditempatkan di Haziratul Qudsi, di tempat yang paling istimewa. Nabi Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, terangkanlah mengenai mereka kepadaku. Macam mana keadaan orang yang ditimpa musibah tu melayakkan dia masuk ke syurga Haziratul Qudsi. Jawab Allah, mereka ialah orang-orang yang apabila aku timpakan dengan bala bencana, mereka bersabar. Itulah. Dia orang sabar. Dia tak cabut lari. Tapi dia bersabar. Dia dua saja. Imma hidup mulia ataupun mati syahid. Hidup mulia, teruskan perjuangan, pertahankan maruah. Tak cabut lari. Kalau tak dapat hidup mulia, berhadapan dengan bahaya, biar mati tak apa. Tapi mati syahid. Sebab itu ada pepatah, kata-kata hikmah yang menjadi salah satu daripada perangsang untuk orang-orang yang berjuang. Apa kata dia? Aish azizan atau mut syahidan. Hidup mulia ataupun mati syahid. Apa makna hidup mulia? Hidup berjuang. Hidup mempertahankan maruah bangsa, maruah diri, maruah agama, maruah tanah air. Itu hidup mulia. Bukan cabut lari. Sebab itu cabut lari daripada medan perang adalah dosa besar. Dosa besar, dosa kaki. Cabut lari dari medan perang. Tapi bagi mereka yang diarah oleh Yahudi supaya tinggalkan rumah kerana rumah tu nak dibom, larilah. Beribu-ribu lari, Allah, saya kata. Bayangkanlah bagaimana dahsyatnya mereka. Adakah mereka lari daripada medan perang? Semoga tidaklah. Kerana lari sebagai tidak ada pilihan. Daripada nak serah nyawa, tak ada senjata. Dia orang datang dengan machine gun, dengan bom, dengan kereta kebal, dengan apa semua. Kita tak ada senjata. Jadi menyelamatkan diri. Bukan lari daripada medan perang. Tetapi yang berjuang, dia orang tak lari. Anak-anak muda yang sudah bersumpah setia dengan perjuangan, mereka tak lari. Imma syahid, imma menang. Itu. Jadi itulah. Jadi orang yang layak masuk Haziratul Qudsi ialah orang yang bila diuji dengan musibah, mereka bersabar.
menanggungnya. Apabila aku kurniakan mereka dengan nikmat, mereka bersyukur. Ini. Kalau dia dapat nikmat, dia tak lupa daratan. Dia tak melampau-lampau. Belanja sampai membazir. Tidak. Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Dia guna nikmat itu untuk kegunaan sendiri secara sederhana, dan dia akan gunakan nikmat itu untuk fi sabilillah. Ni pun satu lagi ni. Dia ada tidur. Kemudian bersyukur ya. Di apa tu? Menerimanya, bersyukur menerimanya. Dan apabila aku timpakan dengan bala kecelakaan, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat sesuatu yang negatif, kecelakaan, berita buruk, ucapan dia inna lillah. Kita bila dengar mati baru inna lillah. Tak betul. Kita ni sekarang pun kita kepunyaan Allah juga. Bukan tunggu mati baru nak balik pada Allah. Jadi bila kita mendengar berita-berita yang negatif, sakit ke, kemalangan ke, saya di tengah jalan kat situ tu, tiba-tiba kemalangan jalan raya. Sasat ni. Kereta hentam belakang orang. Allah, nak jadi ni sekelip mata je. Jadi kita selalu gunakan ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un bila kita dengar benda-benda yang negatif. Ya, sama ada sakit, sama ada kemalangan, sama ada apa-apa sajalah yang menyebabkan kita negatif, perkara yang kurang-kurang kita sukai, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Kita kepunyaan Allah dan kita akan pulang kepada Allah. Sebab itu apa saja yang menimpa kita, kita tahu ini adalah datang daripada Allah dan Allah akan memberi ganjaran apabila kita bersabar, ya, insya-Allah. Wahai Musa, Allah sambung lagi. Mereka itulah yang menghuni syurga Haziratul Qudsi. Maknanya untuk menjadi penghuni Haziratul Qudsi ni perlu sabar bila menghadapi ujian getir, perlu redha, mengucapkan innalillah tu tanda redha lah. Kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Tetapi bila kita redha bukan maknanya kita tak usaha. Kita diuji dengan sakit, kita redha. Tapi Allah kata kamu ikhtiar. Bila ikhtiar bukan kita tak redha. Kita redha, tapi disuruh kita ikhtiar, ya. Jadi bila dapat ujian negatif, kita sabar, kita kembali kepada Allah, tarjang nama dia, dan bila dapat yang positif, kita bersyukur. Sebab itu saya dah bagi banyak kali dah doa dia. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira waj'alni fi a'yunin nas kabira. 4. Nombor 1, minta bila kita diberi nikmat menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita diberi ujian, jadi orang yang bersabar. Dan kita selalu pandang diri kita kecil supaya kita tak sombong, tak takabur. Dan selalu kita minta orang pandang diri kita besar supaya kita tidak dilanyak, dipijak-pijak, dihina oleh orang. Itu 4. Kalau tak boleh cakap Arab, cakap Melayu. Cakap Melayu pun tak apa, Allah faham. Ya, insya-Allah. Okey. Ada pembaca ke hari ni? Saya pun terlupa. Mana kita punya juru baca? Tak ada? Ada? Ya?
Siapa dia nak baca? Pembaca dia. Ada ke tak ada? Okey, silakan. Ada buku ke? Ada buku. Okey. Sambung. Oh, dia tak ada ni ya. Oh, dia tak ada mic. Sebab kita rekod kan. Macam mana ni? Ni mic ni duduk kat saya. Apa dah suara sedikit kuat? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Testing. Test. Pada. Okay. Tak ada. Sesetengah mereka berkata apabila tertutup jalan segala usaha maka kesabaran itu Cubaan. Oh. Ya, Ustaz. Macam mana? Kalau tak boleh tak apalah, saya teruskanlah. Tak apalah, kalau tak boleh tak apalah. Saya duduk je lah. Jadi saya teruskan ya. Kerana kita ada rekod, bila dia baca tak masuk, jadi cacat lah ya rekod tu. Sesetengah mereka berkata, apabila tertutup jalan segala usaha, maka kesabaran itu merupakan anak kunci yang membuka setiap pintu yang tertutup rapat itu. Jadi maknanya kalau kita dah habis ikhtiar, tak ada jalan lain dah. Ikhtiar dah habis dah. Tapi jangan sekali-kali putus asa. Terus bersabar dan terus kembali kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara yang diajar oleh Islam bila orang Islam menghadapi sesuatu kesusahan yang hampir buntu, tak ada jalan lain. Tapi jangan buntu dari segi tindakan. Hendaklah kita teruskan berdoa, teruskan berusaha, insya-Allah ada jalan keluarnya, insya-Allah. Sebab apa? Sebab yang kita pohon itu yang maha berkuasa. Tertahan, tak ditunaikan permintaan kita itu ialah kerana Allah maha mengetahui bila permintaan itu paling tepat untuk ditunaikan. Bukan maknanya Allah tak kuasa untuk membantu kita, tidak. Tapi Allah maha mengetahui bila masa yang tepat untuk Allah laksanakan permohonan kita, Allah lepaskan kesusahan tersebut. Janganlah anda berputus asa walaupun lama masa mencarinya. Apabila anda meminta pertolongan sambil bersabar, anda akan melihat hasilnya. Ya, bersifatlah dengan sabar, nescaya hajat akan tercapai dan berkekalanlah. Mengetuk pintu yang tertutup itu nescaya akan terbuka juga untuk anda memasukinya. Jadi maknanya pintu untuk Allah terima permohonan kita akan terbuka bila Allah tahu masa yang sesuai untuk dibukanya. Sebab itu contohnya Rasulullah sendiri bermimpi untuk balik ke Mekah. Dah lama dah tinggal kampung halaman Mekah tempat lahir. Rindu. Tiba-tiba bermimpi balik ke Mekah. Buat umrah. Isytihar kat sahabat. 70,000 sahabat nak join. Dan Rasulullah nak balik Mekah. Tiba-tiba sampai di dekat dengan persempadan nak masuk Mekah, ditahan. Tak bagi masuk. Sehingga ada timbul soalan sahabat. Betul ke Nabi ni? Dia mimpi nak masuk Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk. Dah berjalan kaki naik unta daripada Madinah. Berapa lama dah nak sampai, dah sampai sempadan, tak boleh masuk Mekah.
Sehingga buatlah perjanjian Hudaibah kan. Hudaibah yang pertama, dia orang balik. Jadi rupanya ada hikmah. Bila kali pertama datang tak boleh masuk Mekah, lepas tu datang pula terus macam orang Mekah semuanya tunduk, itulah berlaku Fathu Makkah. Fathu Makkah tu maksudnya Mekah jatuh ke tangan Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah semuanya surrender. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi tak letih kah? Berjalan berapa ratus kilometer naik unta daripada Madinah sampai ke Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk. Letih kan? Tapi kerana masa tu belum tepat untuk diberi kemenangan total oleh Allah kepada perjuangan Rasulullah SAW, sehingga diisytiharkan dalam iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah maka berlakulah pembukaan Mekah, maknanya penguasaan Mekah. Yadkhuluna fi dinillah di afwaja. Semua orang yang selama ni tak mau masuk Islam, bila tengok kekuatan Islam, tengok kehebatan Islam, pakat masuk bukan seorang-seorang. Afwaj. Afwaj tu berpuak-puak, berkabilah-kabilah, sekali arung berpuluh-puluh orang mengucap dua kalimah syahadat. Itulah maknanya, bila kita tertangguh, tidak ditunaikan permintaan kita pada masa itu, jangan putus asa. Yakin masa akan tiba bila sampai masa yang sesuai untuk Allah Ta'ala tunaikan. Ini semua kita berlaku dalam hidup kita. Sakit, ya Allah, cari ubat tak jumpa. Tiba-tiba ada satu orang datang bagi tahu makan ubat tu, alhamdulillah. Jadi maknanya kita jangan putus asa, ya. Yazid, boleh. Okay. Yazid Ar-Raqashi berkata, apabila mayat seseorang masuk ke dalam kubur, solatnya berdiri di sebelah kanannya, zakatnya berdiri di sebelah kirinya, segala amalan kebaikannya menaungi, dan kesabarannya duduk di satu sudut sambil berkata, ambillah rakanmu jika engkau berhajat kepadanya. Jika tidak berhajat kepadanya, aku ada di belakangmu. Bererti jika engkau berupaya, tolaklah siksa daripadanya. Dan jika tidak berupaya, memadailah aku melakukannya, iaitu aku akan menolaknya siksaannya. Ini membayangkan kesabaran itu afdal daripada segala amalan. Jadi maknanya, bila kita masuk dalam kubur, belah kanan kita akan dijaga oleh salat. Solat jaga, malaikat tak boleh ganggu kita dari sebelah kanan. Belah kiri kita dijaga oleh zakat kan. Kemudian segala haji kita, segala umrah kita, segala sedekah kita, semua tu akan ada sekeliling kita. Tapi sabar, dia tengok dari jauh. Dia kata, you all main peranan dulu. Dia cakap orang putih. You all main peranan dulu. Jaga tuan yang beribadat ini jangan diganggu oleh malaikat yang akan apa-apakan dia. Andainya you all tak boleh, aku masuk. Siapa kata? Sabar kata. Aku akan menjaga dia daripada segala gangguan yang akan mengganggu dia di dalam kubur. Masya Allah. Itulah hebatnya sabar, lebih hebat daripada segala ibadat kita yang lain. Sebab itu dua benda ni sangat istimewa. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur sangat istimewa, ya. Itulah. Seterusnya,
Riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, seorang lelaki itu mempunyai darjat di sisi Allah yang tidak dapat dicapainya dengan amalannya sehinggalah ditimpakan bencana ke atas tubuh badannya, maka barulah dia mendapat mencapainya. Faham tak? Ada orang Allah nak angkat martabat dia, tapi nak harap semayang, ngam-ngam aja semayang. Nak harap puasa, ngam-ngam aja. Isnin Khamis pun malas nak puasa. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Tapi Allah nak angkat martabat dia. Caranya Allah uji dia dengan ujian. Allah bagi dia sakit. Bila dia sakit, dia sabar. Di samping dia sabar, dia hampir diri dengan Allah. Mulut tu tak lepas. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi dengan ujian ini, dia mendapat pahala. Pahala sabar. Pahala mendekatkan diri pada Allah. Jadi dengan itu, diangkat martabat dia. Jadi sebab itu kita kena faham. Di antara cara Allah nak mengangkat martabat kita, ialah Allah uji kita. Dan bila kita diuji, kita hendaklah sabar. Dan bila kita sabar, kita diangkat martabat. Yang mana sabar itu akan sabar itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Sebab itu sabar kata, you all main peranan dulu. Kalau you all semua tak mampu, aku akan masuk. Aku akan bantu dia. Sebab itu saya harap setiap orang yang ada dalam majlis ni, kita pasakkan betul-betul dalam hati kita untuk menjadi seorang yang bersabar. Dia sabar 2. 3 kita belajar dulu. Sabar menjunjung perintah Allah. Nak bangun sembahyang tahajud kena sabar. Kalau tak sabar, masa itulah sedap tarik kain selimut. Masa itulah sedap nak mimpi, nak layan mimpi. Jadi kena sabar untuk menjunjung perintah Allah. Nak pakai kain tudung ni pun kena sabar. Katanya rambut itu mahkota wanita. Bila rambut tu ditutup, tak lawa dah. Betul kan? Saya nampak lagi lawa. Tutup lagi lawa. Tambah makcik umur 70, 80 tu. Bila tutup, mudah. Tak ada uban selai pun. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu, pertama sabar untuk menjunjung perintah, diangkat 300 martabat. Antara martabat bawah ke atas seperti bumi dengan langit. Sabar untuk menjauhi larangan. Dilarang kita berdusta, dilarang berzina, dilarang melakukan benda-benda yang tak elok, maka diangkat martabat 600 martabat. Bersabar menghadapi bala ujian macam orang Palestin tu, diangkat 900 martabat. Itulah. Jadi sebab itu sabar ni sangat istimewa. Masya Allah. Yang ni saya tak faham ni. Tidak faham kaitan man ya'mal su'an yujza bih. Allah bersebut dalam surah An-Nisa ayat 123, siapa melakukan kejahatan dibalas dengannya. Yang ni saya tak faham. Pasal apa? Di bawah ni Sayyidina Abu Bakar seronok bila turun ayat ni. Tak apalah, kita faham yang bawah tu sila, insya-Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa gembiranya aku selepas turun ayat ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mengampunimu wahai Abu Bakar. Tidakkah engkau pernah sakit? Tidakkah engkau telah mengalami sesuatu yang menyakitimu? Tidakkah engkau pernah merasa penat? Tidakkah engkau pernah merasa duka cita? Sekiranya ini menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosamu. Jadi fahamnya, bila kita diuji dengan sakit, diuji dengan kehilangan harta, diuji dengan kematian orang yang dikasihi, diuji dengan benda-benda yang negatif, bila kita sabar,
itu adalah akan menjadi kafarah. Kita di akhir majlis kita bertasbih kafarah. Apa makna tasbih kafarah? Tasbih menghapuskan dosa. Jadi segala ujian yang Allah Ta'ala kenakan pada seseorang itu adalah apabila dia sabar menjadi penghapus dosa. Diuji sakit, diuji kehilangan, diuji kesedihan, diuji apa-apa pun, syaratnya satu, sabar. Ar-ridha bima yuqaddirullah. Redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya. Okey. Pada hari kiamat dibawakan ahli segala amalan kebajikan dan dikumpulkan di depan mizan, iaitu solat, sedekah, puasa dan haji. Kemudian dibawakan ahli bala bencana yang sabar dan mereka tidak dihimpunkan di mizan. Tidak diberikan catatan amalan mereka serta dicurahkan pahala ke atas mereka. Ahli afiah semasa di dunia berharap agar tubuh badan mereka digunting-gunting kerana melipatkan pahala yang amat dengan melihatkan pahala yang amat besar yang menimpa ahli bala bencana itu. Inilah arti firman Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu disempurnakan ganjaran pahala mereka tanpa hisab. Jadi maknanya orang yang diuji dengan bala semasa di dunia, Allah tak timbang amalan dia di depan mahkamah Allah di padang mahsyar. Tak payah timbang lah. Garanti banyak lah. Sehingga terus saja Allah curahkan rahmat. Curahkan rahmat kepada orang yang diuji dengan bala semasa di dunia dan mereka sabar. Inilah saudara kita di Palestin. Sebab itu mereka tak lari keluar. Mereka rasa rugi kalau mereka tidak menghadapi suasana yang membolehkan dia mendapat ganjaran sabar. Sehingga dicemburui oleh orang yang tak dapat ujian. Afiat maknanya sihat lah. Dia tak sakit, dia tak kena kehilangan orang dia sayang, dia tak kena kehilangan harta, dia tak apa-apa. Sehingga dia cemburu pada orang yang sabar tadi. Kalau boleh dia nak balik ke dunia, dia rela digunting-gunting badan dia. Sakit tak digunting badan? Sakit. Jadi bila digunting badan, dia sakit, dia sabar, dia dapatlah curahan nikmat yang dicurahkan kepada orang yang sabar tadi. Saya masa di Kolej Islam dulu, saya ada jumpa satu buku kecil, buku cerita Arab. Cerita dia, 2 orang pergi memancing. Seorang kafir, seorang Muslim. Si kafir tu, setiap kali dia letak dia punya umpan, makan. Tak makan, letak makan. Sampai penuh dia punya bekas untuk letak ikan tu, penuh dengan ikan. Dia memancing daripada pagi sampai petang. Si Muslim ni, seekor pun tak dapat ikan. Ya Allah. Yang kawan tu angkat. Yang dia seekor pun tak dapat. Lepas tu bila balik, ditakdirkan meninggal. Bila meninggal, rupa-rupanya dia, si kafir tadi, diazab oleh Allah kerana tak syukur. Dia dapat, mana ada reti syukur. Nak kata Alhamdulillah pun tak reti. Tak Islam, kafir. Jadi bila dia dapat nikmat dia tak syukur, dia kena azab. Yang si Muslim ni, dia sabar. Tak dapat ikan seekor pun, sabar dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala curahkan rahmat, berbuak-buak kata orang. Berlipat ganda penuh rahmat. Oh begitu, kalau beginilah kata dia, saya rela nak balik ke dunia balik, biarlah saya dapat ujian macam tu lagi. Dan saya rela digunting-gunting badan saya, untuk saya menerima ujian Allah itu dengan sabar. Supaya saya dapat ganjaran sebagaimana yang diterima oleh orang-orang yang setelah diuji dan bersabar tadi.
Jadi itu kita jarang faham tu. Kita jarang faham. Dia tengok, oh awak ni berniaga untung. Acong awak berniaga untung, saya ni buat kerja yang tu tak jadi. Berniaga yang ni tak jadi. Tapi kalau sabar, insya-Allah. Sampai dicemburui oleh orang yang tak diuji masa hidup di dunia dulu. Itulah hebatnya sabar. Sebab itu Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 ni, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama tu sesungguhnya, diperkuatkan dengan taukid. Dan sesungguhnya yuwaffas sabirun, disempurnakan ganjaran untuk orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, tidak ada limit. Bukan kata awak sabar ni saya bagi 1 juta pahala, tak ada. Tidak ada limit. Selagi redha dia dengan ujian Allah, lagi tinggilah dia punya pahala sabar dia. Jadi sabar tidak ada limit. Sembahyang jemaah ada. Jemaah ada berapa? 27. Sembahyang di Masjid Haram, ganjaran dia 1,000. Sembahyang di Masjid Madinah 1,000 kali ganda. Di Masjid Aqsa 500 kali ganda. Ada limit. Tapi sabar tidak ada limit. Itulah. Jadi doa banyak-banyak. Minta Allah jadikan kita orang yang sabar sentiasa. Masya Allah. Tepat pukul 11. Macam dijanji. Jadi kita pun banyak lagi kah? Oh panjang ni cerita ni lepas ni. Jadi terima kasih Dinda apa ni? Adik Julia. Adik Julia suaranya sedap. Pramugari katakan. Jadi terima kasih Julia, tolong bacakan. InsyaAllah Allah beri ganjaran yang sewajarnya dari setiap perkataan yang Julia baca. Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita belajar pada hari ini ialah kita hendaklah berdoa sungguh-sungguh untuk kita bersabar terhadap apa saja ujian yang Allah uji kita, dan jangan kita kata Allah tersilap uji kita, tidak. Allah tidak pernah tersilap, malaikat tak pernah tersilap, sama ada ujian ataupun ganjaran, sama ada yang negatif ataupun yang positif, Allah tak pernah silap. Sebab itu kita kena faham, bila Allah bagi yang positif, kita syukur sangat-sangat. Siapalah saya, seorang insan kerdil, yang lekeh, yang hina, yang lemah, yang jahil. Tiba-tiba Allah bagi nikmat ini, syukur sangat-sangat. Tidak ada sombong, tidak ada takabur, tidak ada membesar diri. Dan jika Allah uji dengan yang negatif pun, kita minta pada Allah, kita redha. Di samping kita berusaha, di samping kita bersabar. Mudah-mudahan sabar itu akan berada di dalam alam barzah, kita akan sentiasa mengawasi. Kalau ibadat kita yang lain tidak mampu menjaga kita, maka sabar tetap setia dengan kita akan menjaga kita. Insya Allah. Ni sabar ya ni, dia suluh saya. Insya Allah. Di sini apa ni? Mohon pencerahan. Bolehkah solat sunat digabungkan? Apa maksud gabung tu? Nak gabung solat yang berlainan ke? Misalnya nak gabung solat duha dengan solat hajat. Itu saya setakat yang saya faham tak boleh lah. Dia yang boleh ni, kita nak ikut imam. Imam sembahyang misalnya sembahyang qasar. Imam sembahyang qasar. Kita nak sembahyang penuh, kan? Kita tak boleh qasar sebab kita tak musafir. Jadi dia niat qasar. Kita niat biasa, boleh. Selagi antara imam dan makmum itu sama dia punya pergerakan. Tapi kalau imam sembahyang jenazah,
kita nak sembahyang biasa, itu tak boleh lah sebab pergerakan berbeza. Sembahyang jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Yang kita sembahyang biasa ada rokok, ada sujud, tak boleh lah. Tapi kalau sembahyang tu niat dia berlainan, tapi perbuatan dia sama, tapi syarat dia kalau dalam qasar jamak ni, orang musafir boleh jadi imam kepada orang muqim. Orang muqim tak boleh jadi imam pada orang musafir kalau dia nak buat qasar jamak. Tapi kalau dia nak ikut saja, buat macam biasa, tak qasar tak jamak, bolehlah. Sebab kalau dia jadi makmum, tu imam nak sembahyang 4 rakaat. Dia nak sembahyang 2 rakaat. Takkan dia nak sudah dulu? Tak boleh lah, tak boleh. Dia terbalik boleh. Kalau dia musafir, kita muqim. Dia sembahyang qasar, kita sembahyang tamam. Lepas dia bagi salam, kita bangun 2 lagi. Tak apa. Tapi nak campur sembahyang duha dengan sembahyang hajat, tak ngam. Mana boleh. Tapi kalau puasa dikatakan boleh. Puasa sunat Khamis dengan puasa qada. Puasa sunat Syawal dengan puasa qada Ramadan. Dikatakan boleh. Tapi sembahyang setakat yang saya tahu, tak boleh campur. Tapi kita combinekan yang 2 rakaat kepada 4. Misalnya kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur. 2 rakaat muakkad. 2 rakaat tidak muakkad. Boleh tak kita nak buat 4 rakaat 1 salam? Boleh. Boleh. Bahkan kata Ustaz Muhadir Haji Jul, kalau kita tak ada nak buat yang dia panggil qabliyah. Yang qabliyah tu kita masuk, tu imam dah start dah. Kita tak sempat buat qabliyah. Dan kita ni jenis tak tinggal qabliyah ba'diyah ni. Kita boleh himpun. Hak qabliyah tak buat tadi, kita himpun buat selepas tu, kita niat 2 sekali, hatta kita buat 8 rakaat boleh. 1 salam. Itu kata Dr. Ustaz Muhadir Haji Jul. Dia mengajar sini kan. Maknanya kita sembahyang saja ke sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur kerana Allah. Tak sebut berapa rakaat. Sebab bilangan rakaat tak termasuk dalam rukun niat. Niat dia ada 3 rukun. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa itu qasad? Sahaja aku sembahyang. Itu qasad. Apa itu ta'arud? Fardu zuhur. Sunat zuhur. Sunat ba'diyah zuhur. Itu ta'arud. Apa itu ta'yin? Fardu ataupun sunat tu ta'arud. Zuhur tu ta'yin. Qasad sahaja aku sembahyang. Bukan tersembahyang ya. Ini sahaja aku sembahyang. Dengan sengaja aku sembahyang. Sembahyang apa? Fardu. Bukan sunat. Fardu zuhur. Ataupun sunat zuhur. Sunat qabliyah. Kalau ada yang qabliyah ba'diyah, kena lintaskan. Kalau yang tak ada ba'diyah, tak payah. Macam asar, tak ada ba'diyah kan? Saja kesembahyang sunat asar, tak payah qabliyah sebab dia tak ada ba'diyah, tak ada ba'diyah subuh, tak payah niat saja kesembahyang qabliyah subuh, tak payah. Yang ada qabliyah ba'diyah kita lintaskan. Aku sembahyang qabliyah zuhur, qabliyah zuhur tu cukup dah. Saja kesembahyang qabliyah zuhur cukup. Kalau nak kata berapa rakaat tu, itu tambahan saja. Pelengkap saja. Dia tak termasuk dalam rukun niat. Okey, jelas? Okey. Tadi macam tadi, kita datang tak buat sunat duha di rumah. Kita masuk sini, kita boleh buat sunat duha, tapi tahiyatul masjid dah termasuk.
Tapi tak payah niat. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sunat duha, tak payah. Tak payah. Kita niat duha. Dengan sendirinya, kita dah dapat tahiyatul masjid. Sebab bila kita masuk masjid, ada wudu, makruh lah kalau kita terus duduk. Ya, kita salatlah 2 rakaat. Kalau di rumah tak sempat kita buat di rumah duha, kita buat sunat duha. Dua-dua sudah terangkum, dah masuk situ. Itu. Begitu juga kalau kita masuk, orang dah sembahyang zuhur. Takkan nak buat tahiyatul masjid lagi. Terus sembahyang zuhur. Jadi salat zuhur tu sudah menepati sunat tahiyatul masjid. Itulah. Okey, jadi itulah saja kita akhiri kita punya pengajian hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asri, dan kita doa pendek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur sangat-sangat pada hari ini Engkau takdirkan kami membaca tentang tajuk yang sangat-sangat penting untuk menjadi amalan hidup kami, bekalan hidup kami, kerana kami faham setiap orang kita sentiasa diuji sama ada perkara yang positif ataupun perkara yang negatif. Maka bantulah kami ya Allah untuk menjadi orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kami, dan sentiasa bersabar di atas ujian Allah tentukan pada kami. Semoga syukur kami dan sabar kami itu menjadi dua ibadat yang sangat penting yang dapat membantu kami apabila kami menghadap-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kami berada di majlis ilmu ini, berada di taman syurga Engkau ini, kami memohon sungguh-sungguh bantulah saudara-saudara kami yang sedang diuji di Palestin, yang sedang diinayai oleh manusia-manusia yang zalim, yang tidak bertanggungjawab. Ya Allah, bantulah mereka, berilah kesabaran pada mereka, permudahkanlah urusan mereka, berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi ujian-Mu Allah, menghadapi dengan sabar, dengan redha ya Allah. Di samping berilah laluan mudah untuk mereka menyantuni keadaan yang mereka hadapi itu ya Allah. Dan bantulah semua kaum muslimin yang berada di seluruh dunia ini yang sedang juga diuji oleh tempat masing-masing, di Arakan, di Kashmir, di India, di Palestin, dan di semua tempat yang Engkau lebih mengetahuinya ya Allah. Kami tidak ada daya upaya untuk membantu mereka ya Allah. Kami mohon pada Engkau ya Allah, bantulah mereka, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Mereka tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.